memelihara 12 rakaat sunat rawatib. An Ummi Habibah Ramlah an Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'atan tatawwu'a ghaira faridatin illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang sembahyang 12 rakaat sehari semalam, iaitu sembahyang sunat tatawwu', ini paling sunat tatawwu' ini ghaira faridah, bukan sembahyang fardu, iaitu sembahyang sunat rawatib yang mengiringi salat fardu, yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Kalau kita buat 2 rakaat tu tak akan sampai 3 minit. Kita katalah 3 minit kali dengan berapa kali tu? Kali dengan 5. Betul? Ha? Kali berapa? 6. Lebih kurang 18 minit. Amalan selama 18 minit Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam janji, siapa yang istiqamah 12 rakaat ni, Allah Ta'ala akan bina untuk dia sebuah mahligai dalam syurga. Kita pun jawab, payahlah ustaz nak istiqamah. Macam-macam dia kata. Ni sat lagi tak terus qomat ni ustaz ni. Hak yang 2 rakaat sebelum zuhur, terus qomat. Tak sempat nak buat. Iyalah, tak sempat, tapi yang kita duduk ni sama dengan 1000 rakaat. Kena cerdik sikit. Nah, ni yang kita sedang duduk tunggu nak sembahyang ni. Berapa rakaat? Menyamai pahala 1000 rakaat. Macam orang yang tak setuju tazkirah waktu tarawih bulan Ramadan baru ni. Saya macam nak kata bodoh, tapi saya tak kata lah bodoh tu, tapi saya kata dah lah. Kan? Saya kata kita kena cerdik. Kita sembahyang tarawih 8 rakaat. Bila kita buat tazkirah 15 minit, tazkirah 15 minit majlis ilmu tu menyamai sembahyang sunat 1000 rakaat. Setiap amalan sunat di bulan Ramadan diangkat menjadi amalan seperti pahala amalan fardu di bulan Ramadan. Cuba bilang tengok tu berapa banyak kita punya simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni orang cerdik. Lawan kepada orang cerdik, orang apa? Ha? Bengong, kasar sangat. Ha? Bahlul, lagi kasar. Lemuk sikit. Bodoh, jahil, kurang cerdik. Kata bengong dengan bahlul tu teruk sangat lah kan. Nanti bergaduh dengan orang pula. Tapi aku kata gitu dah itu ni. Tak cerdik. Dah lah terawih malah. Sampai bila pun kalau mengundi dalam mesyuarat menang 8 rakaat. Tak pernah menang 20 ni. Esok di akhirat baru nak menyesal. Rugi aku tak semayang banyak-banyak dulu. Rugi. Kawan-kawan kita hak semayang banyak di dunia, Masya Allah dapat bidadari dia banding dengan bidadari kita jauh beza. Kita dapat bidadari juga, tapi bidadari cara balas dapat tak? Tapi dia bidadari cara rajin. Macam kita naik kereta lah. Siapa kata Proton Saga sama dengan Audi Q7? Dia sama Ustaz, dua-dua kereta. Memang dua-dua kereta. Ha? Tapi kalau hang naik kereta Proton daripada Perlis mari Kuala Lumpur, sampai hang kena rehat sehari baru boleh ceramah. Tapi kalau hang naik Q7, Audi Q7 daripada Perlis sampai ke Kuala Lumpur ni terus boleh naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Proton nak naik juga ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Beza. Tak sama. Baru menyesal besok kan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dia kata, Ustaz, payah dah nak istiqamah Ustaz, macam-macam masalah. Ialah pasal kita tak berasa sedap dengan ibadat. Tapi kalau kita berasa lazat, berasa manis dengan ibadat, kita boleh istiqamah beribadat. Ada seorang wali Allah di Kedah Pak Sumit Bukit Temaga tu. Kan? Dia dalam setahun 5 hari saja tak puasa. Lain semua puasa. Dalam 1 tahun yang tak puasa 5 hari. Faham tak faham?
Dalam setahun yang tak puasa berapa hari? 5 hari saja. Lain semua puasa. Ish, macam mana tu ustaz? Nah, macam mana apa? Hati dia tak sama macam hati kita. Oleh kerana hati dia bersih, putih, maka ibadat dan ketaatan terasa manis dan sedap. Oleh kerana hati kita kotor, tuan-tuan dan puan-puan, duduk dalam majlis ilmu setengah jam pun gelisah macam duduk di lubang neraka. Tak terasa lazat dalam hati, tak rasa sedap dalam hati. Sebab bila kita duk baca hadis Nabi SAW, ada kawan-kawan kita duk sembang. Pasal apa? Pasal kerana tak berasa sedap kepada hadis Nabi SAW. Dalam keadaan kawan-kawan kita duk pundun semayang fardu, semayang sunat, lepas semayang sunat berdoa, baca Quran dan sebagainya. Dia ada masa untuk baca Quran. Sehari 1 juzuk, kita tak ada masa. Pasal apa? Hati kita kotor. Pasal itu ibadat tak terasa sedap dan lezat. Pasal apa hati kotor ustaz? Cinta dunia. Cinta dunia inilah yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kami nak buat ustaz? Kena mantapkan iman. Macam mana nak mantapkan iman ustaz? Duduk dalam majlis ilmu, banyak baca Quran, bersahabat dengan orang soleh, duduk dengan para alim ulama, selalu ingat akhirat, selalu ingat mati. Ni ubat dia. Janganlah duk sibuk sangat dengan kerja buat dunia kita ni sampai tak ada masa untuk membina hati dan akhirat kita. Nanti kita akan menyesal. Baik kita menyesal lah. Baik kita menyesal sekarang. Jangan kemudian baru kita nak menyesal, tak ada guna dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tu sambung cerita Din tadi ni. Din Langkawi ni lah, hak berjalan pakai tangan ni. Dia dah berjalan pakai tangan, cacat, OKU. Bercakap orang tak faham. Itu yang keluar. Bila nak buat satu masjid, nama masjid Sungai Ulu ke Sungai Mati, dekat dengan kuah tu. Maka hari pelancaran nak buat, dana nak buat masjid tu, dijemput 2 orang tok guru ceramah. Ustaz Syamsuri ni dengan Ustaz Arundin ceramah. Pada hari itu tuan-tuan, Din yang berjalan dengan tapak tangan ni, yang cakap orang tak faham ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mari bawa duit 3,000 bagi kat masjid. Dia bawa duit 3,000 bagi kat masjid. Dia ambil mana duit tu? Duit yang orang duk sedekah kat dia. Dia bukan peminta sedekah, dan dia tak pernah minta sedekah. Arwah Pak Haji Ismail Group Langkawi, terkenal lah Haji Ismail Group ni. Dia kata dia ni ustaz tak pernah minta derma kat orang, tapi keadaan dia menyebabkan bila orang tengok, orang kesian, orang bagi duit. Dia himpun duit 3,000, dia bawa pergi kepada jawatan kuasa masjid. Cakap tak tahu bahasa apa, dia bawa duit tu, nak cakap gitu je. Bagi 3,000 untuk buat masjid. Kutip derma, lama-lama masjid siap. Buatlah kenduri kesyukuran nak buka masjid baru, tuan-tuan sekalian. Pak Haji Ismail Group ni dia pegang paha Ustaz Syamsuri. Dia kata, Ustaz nampak tu Din? Din mana? Tu Din hak duk jalan dengan tangan dah jadi tapak kaki. Ustaz tengok tu, ya, nampak tu jalan dengan tapak kaki. Cakap tu tak faham tu. Ya, dia mari sedekah sekok kerbau untuk kita buat kenduri hari ni. Saya tak lalu makan kenduri hari ni ustaz, bukan pasal lekeh hak Din bagi, bukan. Saya tak lalu makan pasal saya sedih, saya tak tahan, terkenangkan dia ni. Dalam keadaan tak ada apa, buat mari sekok kerbau bagi kat masjid, suruh masjid sembelih buat kenduri. Tuan-tuan tengok, orang yang berjalan dengan tapak tangan, sorak cakap tak boleh, tapi semangat pengorbanan, hati dia bersih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia korban untuk agama Allah Ta'ala. Ni kita hak sihat, comel, lotel, cantik, elok ni, yang dapat duit bukan melalui sedekah ni tuan-tuan. Apa kita buat untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Malu dekat dia ni kan? Saja Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala pilih makhluk hamba Allah yang nama dia ni untuk kita mengambil i'tibar kan? Bila dia terima duit banyak-banyak tu, orang duk sedekah kat dia, dia himpun.
Masjid nak buat kenduri kesyukuran, nak buka masjid, dia pergi beli kebau bagi seekor kat masjid. Tuan-tuan, kita belum tentu boleh buat. Muslimin muslimat, dia ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hak sempurna ni ada tempat agak-agak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena fikir, kena renung. Fikir, faham fikir? Fikir. Itu golongan yang keempat. Nabi SAW kata, siapa yang jaga sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah 12 rakaat aja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Sat lagi, siapa-siapa yang nak sembahyang sunat sebelum zuhur, oleh kerana kita sehari dengan masa apa semua nak qomat tu, dia boleh qada hak sembahyang sunat qabliyah zuhur tu pi buat lepas zuhur. Dalil ada ustaz? Ada, tapi ni bukan medan nak bahas dalil. Kalau nak tahu dalil dengan teliti, nak bahas kat mana istinbat hukum, sila ke tempat saya di Matin. Kita masuk maktabah Matin tu, kita bahas masalah dalil. Tak apa, tak percaya kat aku? Kan? Kan? Zaman lah ni kan zaman semua. Dalil ada ustaz? Dalil ada ustaz? Kadang-kadang bila dah kita bagi dalil pun tak erti juga, kita boboh siku baru dia erti. Tu dalil hak kuat sekali. Tu. Dalil. Macam kita nak suruh dia buat benda masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Satu hari Nabi kita kalut layan tetamu waktu zuhur. Lepas sembahyang zuhur, kalut duk layan tetamu ni. Tiba-tiba masuk waktu asar. Nabi tak pernah tinggal rawatib ni, kecuali sekali 2 kali aja. Tinggal tu pun sebab nak bagi jadi hukum tu hukum sunat. Bukan wajib. Jadi Nabi sembahyang sunat ba'diyah zuhur tu selepas sembahyang fardu asar. Ini Nabi ambil berat masalah sembahyang sunat rawatib. Kita yang bukan Nabi ni, pasal apa kita tak ambil berat? Kita lebih hebat dari Nabi ke? Itu soalannya. Tuan-tuan sekalian, Allah dia kata sunat, Ustaz, bukan wajib. Ustaz takkan tak faham? Aku faham lah kata hang malas. Faham sangat. Kan? Jadi kita doa pada Allah. Saya dan tuan-tuan dan perempuan, kita doa, ya Allah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa tu. Hari lain pula kita syarah doa tu. Masa ada sikit lagi. Kemudian itu golongan yang keempat. Golongan yang keempat. Golongan yang kelima, orang yang memelihara 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Ini riwayat yang lain pula. Ya, macam satu riwayat yang lain. Saya baru ni dengar satu ceramah daripada Imam Masjid Quba. Dia bercakap tajuk 3 golongan yang dijamin selamat daripada api neraka oleh Nabi SAW. Golongan yang pertama, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Nabi kata, siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, masuk waktunya tu selepas azan hingga iqamah. Dan siapa yang sembahyang sunat 4 rakaat selepas zuhur, bermula masuk waktunya lepas sembahyang fardu zuhur sampai masuk waktu asar, maka la yalijun nar, neraka tidak akan sentuh dia pada hari kiamat. Kalau kita tak mau api neraka sentuh kita, istiqamah, jaga sembahyang sunat 4 rakaat 2 salam sebelum zuhur dan 4 rakaat 2 salam selepas zuhur, tak sampai pun 5 minit. Mudah-mudahan diberi kekuatan, insya-Allah. Kita semua ni pekat nak mati belaka. Kita akan jumpa 2 saja, syurga ataupun neraka. Kalau kita tak mau disentuh oleh neraka, ni di antara Nabi pesan. Golongan yang kedua yang tak akan disentuh oleh api neraka ialah golongan yang hani'an, hayyinan, layyinan, sahlan. Manusia yang orang suka berurusan dengan dia, pasal dia pandai layan orang. Kemudian yang kedua, dia ni jenis lemah lembut, bukan pondan. Ada agak lemah lembut tapi pondan. Dan yang ketiga, sahlan. Bila berurusan dengan dia cukup mudah. Dia tak akan memperpayahkan urusan. Benda yang mudah dia akan permudahkan selagi dia boleh permudahkan. 3 sifat ni kalau ada pada kita, tak akan disentuh oleh api neraka pada hari akhirat.
Orang suka berurusan dengan dia pasal dia suka layan orang. Ya, pasal dia suka layan orang. Yang keduanya, orang suka berurusan dengan dia pasal apa? Pasal kerana dia ni bila berurusan lemah lembut. Yang ketiga, dia suka mempermudahkan. Dia tak suka buat bagi susah. Dia tak suka buat bagi payah. Yang ketiga, orang yang menangis kerana takutkan Allah. Sebab tu kata ulama, kesufian yang sebenar ada pada mata. Kita baca tak faham, tanya Tok Guru. Tok Guru apa maksud ni? Kesufian itu ada pada mata, iaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Mata selalu menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sampai peringkat ni, insya-Allah neraka tak akan sentuh kita. Kita pun berjaya. Sampai duk teriak selalu-selalu lah kira. Duk sat mengalir ayat mata, duk sat teriak. Insya-Allah lah, insya-Allah aku tak masuk neraka ni. Tak masuk neraka dah, insya-Allah. Itu insya-Allah awal lagi masuk neraka. Kenapa? Tu. Tuan-tuan. Nah. Ini Sayyidatuna Ummi Habibah radhiyallahu taala anha menceritakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla al-'asri banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ini syarat dia kena ada hafazah. Siapa yang istiqamah betul-betul, kecuali uzur saja tak buat. Apa dia? Melakukan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar, fardu asar, iaitu di antara azan dengan iqamah, maka Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Ya, ini hari ini kita sebut 5, semua ada 16. InsyaAllah kuliah bulan depan kita sambung bagi selesai 16 hadis berkenaan dengan golongan haula'i lahum buyutun wa qusurun fil jannah. Ini ada kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Dalam ni ada syarah kepada 16 buah hadis Nabi SAW berkenaan dengan golongan yang dijanjikan syurga, dijanjikan mahligai istana yang indah di dalam syurga Allah Ta'ala. Tujuannya nak bagi tahu pada kita bahawa nak masuk syurga ni bukan payah mana pun, bagi kena cara sudahlah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, bila sebut saja jalan Allah, mesti akan disebut perkataan mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kan? Kemudian disebut ihdinas sirata al-mustaqim. Kenapa Allah selalu mensifatkan jalan ke syurga ni lurus? Bila sebut kata jalan lurus ni mudah, tak memeningkan kepala. Kita nak pergi rumah kawan kita. Oh, dia kata senang. Enta turun exit kanan, turun, jumpa traffic light, ambil kanan. Enta straight lurus. Jangan kona mana-mana sampai hujung, itulah rumah anak yang warna biru gelap tu, bumbung kala putih. Dia kata, oh, dia kata senang. Tapi kalau kita kata ni anak nak pergi jalan rumah kita ni raya ni, oh senang. Enta keluar exit kanan, ambil kiri. Kemudian pergi depan, kona kiri sikit. Kemudian kiri lagi. Kemudian ambil kanan. Straight akan jumpa satu simpang 8. Simpang tu, anta ambil yang nombor 6. Atau terus, lepas tu kona balik kiri. Lama-lama kita kata, aku tak mau pergi rumah. Payah. Sebab tu jalan yang lurus, jalan Islam selalu Allah umpamakan dengan jalan yang lurus. Sebab destinasi dia confirm. Siapa ikut jalan Allah yang lurus ni, confirm sampai kepada syurga. Payah mana Islam ni? Satu je syarat dia, kena mengaji ya. Kena mengaji. Kan? Kena belajar, kena berguru, kena hadir selalu majlis para ulama. InsyaAllah kita semua ahli syurga tuan-tuan, amin ya rabbal alamin. Nah, bukan payah mana. Ubah sikap kita, datangkan kesedaran, keinsafan, dekatkan diri dengan Allah, baiki mana yang tak elok, yang tak betul, luruskan yang bengkok. InsyaAllah kita semua calon syurga Allah. Pasal syurga tu tanah tumpah air kita, tanah air kita, tanah tumpah darah kita yang sebenar. Kita duduk di bumi ini sekejap saja, kita akan kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan kuliah pada hari ini. Saya nak lancarkan derma untuk tabung makanan pelajar tahfiz saya di Perlis tu. Kita perlukan tiap-tiap bulan lebih kurang dalam 7,000 saja tambahan. Pasal kita ada maaf, kita perlu lebih kurang 8,000. Kita duk dapat yuran 16,000. Makanan budak-budak ni kadang-kadang 24,000, 23,000, 25,000, tekah-tekah jamu sedap sikit 28,000.
Biasalah, budak-budak tak ramai 84 orang, tapi makan tu dia standard makan tok guru dia lah. Tengok tok guru dia sudah lah. Kan? Kadang-kadang yuran tu walaupun dapat 16,000 yuran, kita nak guna untuk lain lagi kan, untuk pentadbiran, untuk apa. Jadi kita biasanya belanja 23,000, 24,000 sebulan. Jadi saya terpaksa lah kena, kalau ke mana-mana kuliah-kuliah ke ceramah, kita lancarlah derma minta bantuan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita ni termasuk golongan hak Nabi janji. Barang siapa yang selalu beri makan, beri minum di dunia ni pada orang yang perlukan makan, perlukan minum. Bila lagi anak-anak kita ni, anak-anak orang kampung hak duk belajar dengan saya ni, kan, yuran pun 160. Saya belanja atas setiap pelajar RM660 setiap bulan. Saya boleh ambil yuran takat 160 ya. Lebih dari itu tak boleh dah. Kan? Lebih tu saya kena cari tanggung lah. Tapi pentinglah berusaha kerah ni khusus untuk Perlis tu. Kan? Supaya 4-5 tahun lagi akan lahir para ulama, tok guru. Bila angkatan ulama dengan tok guru ni ada, bertebaran di Perlis tu, mengajar Islam pada masyarakat dan umat, mudah-mudahan kita harap perubahan yang besar boleh berlaku lah di tengah-tengah masyarakat. Jadi sumbangan tuan-tuan ni insya-Allah mendapat pahala jihad, perjuangan, dakwah. Sama-sama kita tolonglah agama kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, no? Kalau din hak cacat tadi pun bukan main hebat pengorbanan dia, kita tak boleh kita hulurkan sumbangan kita, bantuan kita sekadar yang kita mampu, kan? Yang telah dijanjikan balasan yang besar oleh Allah Taala di hari akhirat nanti. Ya, ada sejadah di belakang tu, tuan-tuan bubulah seorang 100 ke 1000 ke 10,000 pulanglah. Pada tuan-tuan, saya tak maksa. Tak masalah. Kalau tuan-tuan nak bubuh 1,000, takkan saya nak marah. Kan? Tuan-tuan nak lalu saja tak bubuh, tak ada masalah apa. Kan? Dah tak bawa duit buat macam mana? Kan? Itu saya nak sebutkan pada tengah hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.